Pendapatan aktif Puan Dila ialah RM2,300 dan perbelanjaan tetap dan tidak tetapnya masing-masing ialah RM3,650 dan RM1,350. Berapakah pendapatan pasif Puan Dila supaya aliran tunai adalah positif? Okey, so ini soalan berkaitan dengan keuangan. Okey, pengiraan berkaitan dengan keuangan. Okey, so apa yang soalan ini minta anda cari? Okey, apa yang soalan ini minta anda cari ialah aliran tunai. Okey, so jadi kita kena tahulah kan macam mana kita nak dapatkan aliran tunai ini. Okey, so apa itu aliran tunai? Okey, so yang positif ni nanti kita cerita lepas ni. Okey, so apakah itu aliran tunai? Okey, so aliran tunai. Okey, so seringkatkan sebagai AT. Okey, AT aliran tunai. Okey, so macam mana kita nak dapatkan aliran tunai ini adalah jumlah pendapatan. Okey, jumlah pendapatan kita kena tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, so maksudnya jumlah pendapatan ni maksudnya gaji kita lah. Apa yang kita dapat. Okey, so apa yang kita dapat itu kita tolak. Okey, kita tolak, kita buang dengan perbelanjaan kita. So lebihan itu. Okey, so lebihan itu kita panggil aliran tunai. Okey, so pendapatan dan juga perbelanjaan ini ada kategori dia lagi lah. Okey, ada kategori dia lagi. Okey, yang mana pendapatan ini ada dua jenis. Okey, so ada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Okey, so tak perlu tahu apa itu aktif pasif pun tak mengapa. Cuma dia terbahagi kepada dua. Okey, sama juga dengan perbelanjaan. Okey, perbelanjaan ada perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan tidak tetap. Semuanya ada diterangkan secara detail dalam buku teks. Okey, so aliran tunai ini dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okey, so bila masa dia positif? Okey, bila masa dia positif apabila jumlah pendapatan ni, apa yang dia dapat ini lebih banyak daripada apa yang dia belanjakan. Okey, itu ataupun dalam erti kata lain yang dia belanja tu sikit saja. Maksudnya ada lebihan pendapatan dia. Itu kita panggil aliran tunai positif. Okey. Aliran tunai negatif pula kan. Yang dia belanja ni kan, yang kita belanja ni lebih banyak daripada apa yang kita dapat. Tak cukup. So itu kita panggil aliran tunai negatif. Okey, so jadi untuk kita dapatkan aliran tunai positif ini, so maksudnya aliran tunai ini lebih besar daripada sifar lah. Okey, aliran tunai ini lebih besar daripada sifar, maksudnya dia positif. Okey, jadi untuk kita dapatkan aliran tunai ini, okey, jumlah pendapatan. Okey, jumlah pendapatan. So kita tengok, dia kata pendapatan aktif Puan Dila ni adalah 2,300. Okey, so ini pendapatan aktif dia. Okey, so kita nak tahu pendapatan pasif ni. Okey, so saya labelkan sebagai PP, pendapatan pasif. Okey, so yang pasif ni kita tak tahu, kita nak cari. Okey, so kita kena tolak. Okey, kita kena tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, yang mana perbelanjaan dia ni ada dua, tetap dan juga tidak tetap. Okey, so yang pertama ini adalah yang tetap, yang kedua ini adalah yang tidak tetap. Okey, so dua ini kita kena jumlah dulu lah, kita kena tambahkan dulu. Okey, so kita tambah dua ni. Okey, so apa yang kita nak adalah aliran tunai positif, maka dia lebih besar daripada sifar. Boleh? Okey, so kalau kita kira yang ni, kita selesaikan ini, maka kita akan dapatlah orang kata anggaran, okey, julat bagi pendapatan pasif yang Puan Dila sepatutnya ada. Okey, so kalau kita kira, okey, so yang ini kalau kita tambah, okey, 3,650 ini kita tambah dengan 1,350 akan dapat 5,000. Okey, akan dapat 5,000. Okey, jadi 2,300, okey, tambah dengan pendapatan pasif, okey, kemudian tolak dengan 5,000 ini lebih besar daripada sifar. Okey, so kemudiannya 2,300 ni kita kena tolaklah dengan 5,000 ni. Okey, so tolak ini milik 5,000. Okey, jadi 2,300 ini dia kena tolak dengan 5,000. Okey, so kalau kita tolak maka akan dapat pendapatan pasif. Okey, so dia akan dapat negatif ataupun tolak 2,000
Okey, jadi untuk kita dapat pendapatan pasif ini, okey, so negatif 2,700 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so maka dapatlah. Okey, so apabila kita pindah sebelah kanan, dia jadi positif lah. Okey, jadi pendapatan pasif, okey, Puan Dila mesti lebih besar. Okey, mesti melebihi daripada 2,700. Okey, so pendapatan pasif Puan Dila ini mesti lebih daripada 2,700. Barulah kita boleh dapat aliran tunai positif. Mesti lebih, tak kisahlah lebih berapa. Okey, so jadi inilah pengiraan bagi menjawab aliran tunai positif ini. Okey, so jadi aliran pendapatan pasif Puan Dila ini mesti melebihi 2,700. Boleh?